Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. InsyaAllah pagi ini kita bahaskan hadis yang ringkas, walaupun hadis ini selalu kita dengar. Dan insyaAllah malam ni pun ada lagi satu sesi saya tentang kelebihan selawat kepada Nabi SAW. Boleh tonton malam ni. Saya ada iklan di IG kita ni. Pagi ni kita baca hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Abdullah bin Mughaffal, daripada anaknya, daripada Abdullah bin Mughaffal, di mana iaitu sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Mughaffal dia mendengar anak dia berdoa. Anak dia kata, Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Dia dengar anak dia berdoa, dia kata, ya Allah, aku memohon mahligai putih. Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yaminil jannah. Aku minta daripadamu mahligai putih di kanan syurga, idza dakhaltuha, ketika aku masuk ke dalam syurga. Jadi Abdullah bin Mughaffal dia dengar doa ni, anak dia doa. Lalu dia kata kepada anak dia, ya bunai, salillaha al-jannata wa ta'awwadh bihi minan nar. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayakunu fi ummati qaumun ya'taduna fi ad-du'ai wa tuhur. Wahai ya bunai, wahai anakku, salillah al-jannah, minta kepada Allah, daripada Allah Ta'ala syurga, wa ta'awwadh bih minan nar, dan minta jauh daripada Allah neraka. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kerana aku dengar Rasulullah kata, sayakunu fi ummati qaumun ya'taduna fi ad-du'ai wa tuhur. Kerana akan ada dalam umatku kaum yang melampau di dalam doa dan tuhur, ataupun di dalam doa dan bersuci. Jadi kita 2-3 hari ini, dah seminggu dah kita setiap pagi kita bincang tentang bab-bab yang membabitkan bersuci dan seumpamanya. Tapi oleh kerana hadis ni sebut tentang doa dan bersuci, saya akan huraikan sedikit kedua-dua bahagian ini. Nabi SAW kata akan ada di kalangan umatku. Oleh kerana Nabi kata akan ada di kalangan umatku kaum yang melampau di dalam doa dan di dalam bersuci, maka menyebabkan sebahagian para ulama masukkan hadis ni dalam salah satu tanda-tanda kiamat ni. Ada orang kaum yang akan melampau di dalam doa dan bersuci. Melampau di dalam doa dulu. Macam mana melampau dalam doa? Yang tadi dia sebut, dia dengar anak dia minta, Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannati idza dakhaltuha. Wahai Allah, ya Allah, aku memohon daripadamu mahligai putih berada di kanan syurga ketika aku masuk ke dalamnya. Dia kata, Abdullah bin Mughaffal kata, ya bunai, salillah al-jannah. Ya, wahai anakku, minta daripada Allah syurga lah. Tak payahlah duk bagi tahu belah kanan ke belah kiri ke mahligai kan. Isteri Firaun dia minta baitan fil jannah, rumah di dalam syurga. Tak payah duk rumah tu nak tinggi berapa, rendah berapa. Allah lebih tahu hal-hal yang seperti itu yang lebih baik. Kita tidak pernah masuk syurga dan kita tidak tahu bagaimana hal keadaannya. Kita minta syurga, segala nikmatnya, wa na'imaha, segala nikmatnya, Allah akan sediakan nikmatnya. Maksudnya kemelampauan itu apabila kita menyebut apa yang tidak perlu di dalam doa kita. Termasuklah orang misalnya, ya Allah, berikanlah aku rezeki, dengan hari ni aku dapat ni, dan kemudian orang ni akan bagi ke aku yang ni, dan kemudian ni akan berlaku, kawan ni pula mai hantar yang ni rumah aku, maka aku akan dapat rezeki makan. Tak payah. Kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, aku minta sekian-sekian. Allah dengan segala kekuasaan dan kekudratnya dapat mendatangkan kepada kita apa sahaja yang
Allah kehendaki tanpa melalui pun sebab dan musabab yang kita sebutkan. Kita minta, ya Allah berikan kepadaku kebahagiaan. Kebahagiaan, Allah bagi kebahagiaan. Kebahagiaan itu pendetilan kepada kebahagiaan itu dengan aku dapat memperolehi sekian-sekian. Itu tidak semestinya kebahagiaan. Itu mungkin andaian kita. Maka sebab itu Nabi SAW dia kata jangan kita melampau di dalam doa. Yang ni kita doa, ya Allah nak minta apa minta. Allah ni man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kata Ibn Hajar hadis ni hasan. Siapa yang tak minta kepada Allah, Allah murka kat dia. Kita, Allah suruh kita minta. Laisa syai'un akrama 'ala Allahi min du'a. Macam mana yang kita baca sebelum ni. Tidak ada satu yang lebih mulia di sisi Allah lebih daripada doa. Doa kepada Allah, minta apa pun. Tidak ada yang mustahil untuk kita minta. Kadang-kadang kita, melainkan kita minta benda-benda yang tak mungkin. Ya Allah jadikanlah aku Nabi. Itu melampau lah dalam doa. Nabi dah Allah dah tutup dah, tak ada Nabi. Kan? Ataupun kita minta benda-benda, ya Allah jadikanlah aku malaikat. Ini melampau dalam doa. Termasuk juga melampau dalam doa ni adalah apabila kita kadang-kadang cuba atur doa berpantun-pantun dalam doa. Kalau dia tu dia panggil sajak. Apabila kita ni nak atur sampai bunyi belakang sama, kalau secara spontan tak mengapalah. Ada juga doa yang teratur indah. Tak apa, itu yang daripada Nabi. Tapi kita ni susah payah pergi cari perkataan tu walaupun tak memenuhi maksud kerana nak bagi sama di belakang. Ini tidak, ini akhirnya melampau. Kadang-kadang kita lihat orang yang berdoa dalam majlis-majlis rasmi lah. Majlis-majlis rasmi ni, orang yang bertugas rasmi, saya pun termasuk. Kadang-kadang kena doa majlis rasmi. Majlis rasmi ni kadang-kadang orang berdoa betul-betul. Kadang-kadang dia doa bagi tugasan dia saja. Kan? Kadang-kadang dia melampau dalam doa tersebut dengan pujian-pujian. Kadang-kadang puji manusia lebih banyak daripada puji Allah dalam doa tu. Kerana nak puji orang besar yang ada di depan dia ke, dia pula angkat doa tu hiasi keluarga dia raja ke apa. Jadi doa tu macam membesarkan orang lain lebih daripada Allah. Ini juga termasuk kemelampauan di dalam doa. Walaupun banyak lagi lah. Tapi yang pentingnya kita dalam doa kita mengetahui, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui, maha berkuasa, maha memiliki segala-galanya. Apabila apa saja yang kita minta, dia boleh mendatangkannya kepada kita. Allah seperti mana rezeki kan, dia mendatangkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dia Allah boleh memberikan rezeki pada seorang itu dengan cara yang dia tak sangka. Kita selalu sangka rezeki kita ni kalau dah ada gaji, adalah rezeki. Itu sangkaan kita, kan? Ialah mungkin di atas sebab musabab kemanusiaan yang kita lihat. Allah mendatangkan rezeki dengan cara yang kita tak sangka. Sebab itu minta daripada Allah rezeki. Kita minta Allah bagikan rezeki. Ya Allah bagikan aku rezeki dengan aku dapat kerja ni. Kerana dalam fikiran kita tak dapat kerja tu tak dapat rezeki. Tapi Allah boleh memberikan rezeki, tak semesti. Dulu kita ibu bapa selalu tergantung fikiran kita. Kalau anak kita tak berjaya dalam peperiksaan ni, masa depan dia gelap lah. Tak adalah sekarang ni, alhamdulillah, mudah-mudahan. Dia fikiran dia begitu. Sekarang pun mungkin sama je. Kita minta kepada Allah kejayaan anak kita, bahagiaan dia. Allah mungkin kadang-kadang bagi dia berjaya dalam peperiksaan sebagai salah satu cara ataupun sebab musabab untuk dia berjaya ke langkah seterusnya. Ada juga budak tidak berjaya sangat dalam peperiksaan dia, tapi pada masa hadapan dia berjaya. Mungkin dia jadi lebih kaya lagi daripada yang dapat nombor pertama dalam kelas dia. Dia jadi businessman ataupun seumpamanya. Mungkin pada satu masa nampak dia dalam kelas corot dia. Ke depan kena bidang yang kena dengan dia, Allah bukakan jalan yang lebih besar untuk dia. Sebab itu kita minta kepada Allah kejayaan anak-anak kita. Bagaimana Allah ingin mengaturnya, itu urusan Allah. Nak minta kejayaan dalam peperiksaan bolehlah. Kita minta tak mengapa, tapi jangan kita fikir tak berjaya ni maka tak ada masa depan lah anakku. Seolah-olah kita telah melimitkan kudrat Allah Azza wa Jalla dalam memberikan sesuatu kepada hamba-hambanya. Kita minta, kita tak payah detailkan hal-hal yang tak perlu. Yang berikutnya ialah yang menjadi tajuk kita yang selalu kita bincang, ialah tentang
iaitu yang taduna fi du'ai wa tuhur, yang melampau di dalam bersuci. Ni bersuci jadi melampau ni ada beberapa sebab. Kadang-kadang disebabkan kerana penerangan fiqh tu dia melampau sangat sampai dia jadi was-was. Was-was, macam ramailah orang, banyaklah bukan bersuci saja. Kadang-kadang orang nak semayang kerana penerangan yang salah tentang konsep niat. So niat ini kena atur perkataan ini dalam fikiran. 3-40 kali dia niat, 5-6 kali nak semayang, tak kononnya tak masuk niat. Kalau dia tak ada niat, dia tak pergi semayang tu, dia tak masuk pun dalam saf tu. Dah jadi keliru tentang konsep niat. Macam tu juga dalam tuhur. Ada orang dia berwuduk sampai lencun, dia duk rasa macam tak kena lagi. Was-was syaitan yang ada pada orang. Lepas berwuduk, dia timbul pula. Tadi rasa macam ada keluar angin. Dia rasa. Sebab tu Nabi bila kata ada orang rasa macam itu, Nabi kata la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan, dalam hadis Bukhari dan Muslim, jangan dia berpaling daripada semayang sehingga dia mendengar bunyi atau mendapati bau. Maksudnya kalau dia buang angin tu sampai peringkat itu. Kalau tidak, manusia ni was-was syaitan jadikan akhirnya dia letih. Sebab itu apabila Jabir menceritakan tentang wuduk, tentang mandi wajib Nabi SAW, Nabi mandi satu sok, satu gantang Madinah tu, satu gantang air, gantang pacuk, Nabi mandi. Lepas tu orang yang dengar kata hadza la yakfi ni, yang ni tak cukup untuk saya. Ni hadis dalam riwayat Bukhari Muslim. Jabir katakan yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairan minka. Air banyak tu telah mencukupi orang yang lebih lebat rambutnya daripada engkau dan lebih baik daripada engkau. Sabda dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mandi wajib tu satu gantang. Kita tak apalah di Malaysia ni mungkin air banyak kan. Tapi kadang-kadang mandi lepas tu mai confuse pula. Lepas tu ni pula masih hingga masa sejuk dah. Padahal tiap hari dia mandi. Dia kita sebut ratakan air je. Nabi sebelum disunatkan, ada orang duk tanya saya lagi berulang dah, kita dah sebut gitu, tapi tak apalah, mungkin dia tak faham. Nabi ni dia bermula setelah dia basuh dia apabila nak mandi wajib, dia basuh tangannya, kemudian basuh kemaluannya, kemudian dia berwuduk, wudu'ahu lis-salah, kemudian dia basuh summa ghtasal, kemudian dia macam kata Aisyah, kemudian dia basuh kemudian dia mandi kan, kemudian dia basuh kepala dia, kemudian tamat wastanshaq, dia dalam hadis Maimunah, dia kumur-kumur, dia masukkan air dalam hidung, dia basuh kepala dia, kemudian dia basuh seluruh badan dia, kemudian akhirnya dia basuh kaki. Pada riwayat Maimunah, pada riwayat Aisyah, daripada awal lagi dia ambil wuduk. Ini semua disunatkan. Kalau orang tu pergi mandi terus bagi rata air, sah dah mandi wajib dia, sah mandi wajib dah. Sah mandi wajib. Yang penting dia meratakan air. Dia meratakan air. Ini adalah yang meratakan air ke seluruh badan. Dan ingatan Nabi supaya kita tak melampau. Kalau nak buka air nak ambil wuduk tu dia 20 orang boleh ambil wuduk. Itu membazir. Dilarang ambil israf, berlebih-lebihan dalam hal. Agama melarang kita berlebih-lebihan dalam segala hal. Segala agama ni sifatnya awsatuha, wasat, dia berada di pertengahan. Dia tidak melampau. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, jalan syaitan ni dua. Syaitan ni sama ada dia bagi hasut kita supaya kita ni jadi cuai dalam beragama. Kalau dia tak boleh hasut kita jadi cuai dalam beragama, dia akan hasut kita jadi melampau dalam beragama. Kedua-duanya jalan syaitan. Jadi cuai pun jalan syaitan, melampau dalam agama pun jalan syaitan. Kedua-duanya jalan syaitan. Maka sebab itu, maka kita hati-hati di dalam agama ni. Agama ni senang je kita nak ejah kita punya fikiran kita. Kita ni bukan beribadat untuk ustaz. Kita beribadat untuk Allah Azza wa Jalla. Allah tu Tuhan kita yang bersifat yang kita sebut pengasih, penyayang, maha mengetahui, maha berkuasa, maha memiliki segala-galanya, maha kudratnya yang tidak terbatas. Dia Tuhan kita. Bila kita tahu hal itu, maka kita tahu kita beribadat dengan dia. Dia tak menyuruh kita buat benda bodoh.
Dia menyuruh kita buat. Dia mau hamba-hambanya bijak. Bukan dia ciptakan kita untuk mempersendakan kita. Dia memberikan syariat untuk kebaikan kita. Allah itu sendiri tidak mendapat apa-apa manfaat daripada ibadah kita kerana dia tu ghaniyun hamid. Maha kaya lagi maha terpuji. Jadi dia tak perlukan ibadat kita. Dia mensyariat kepada kita supaya kita memahami. Supaya kita mendapat manfaat daripada ibadah kita itu. Manfaat ruhiyah, iaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan manfaat kita dalam kehidupan. Yang kita nak pi was-was ikut jalan syaitan, saat-saat kata, mungkin ada sikit debu katu tak kena lagi. Syaitan ganggu kita. Kalau ada benda yang memang dah luar daripada keupayaan manusia, Allah telah mengampunkan hal-hal yang seperti itu. Sebab itu kita kadang-kadang penerangan agama pun macam tu juga. Jangan terlalu melampau sehingga orang akhirnya jadi susah. Ramai orang baca Fatihah, okey, boleh. Lepas tu pergi mengaji tajwid, tak lepas-lepas. 3-40 kali duduk sebut Fatihah tak lepas. Lepas tu yang setengah pula kata kalau tak pedas sampai hari ni tak boleh. Ya betul, kena ikut tajwid, tapi tidaklah begitu melampau sehingga seorang sampai orang ajam, bahkan orang Arab sendiri bukan semua sebutannya elok. Jadi hendaklah jangan terlalu melampau dalam menghukum hal-hal yang seperti itu. Itu mudah-mudahan kita dapat memahami konsep umum dalam hal yang seperti ini, insya-Allah. Orang buasir, dia kalau sentiasa terkeluar, dia pertama dia betulkan tempat dia itu, dan kemudian dia berwuduk, kemudian dia salat. Kalau kemudian walaupun masih keluar darah dan seumpamanya, termasuk juga macam orang yang kencing tak lawas, dia solat fardu, dia boleh solat sunat. Tapi bila dia nak solat yang lain, dia solat fardu yang lain, dia mengambil wuduk semula berdasarkan hadis yang di dalam bab istihadah, yang nanti kita akan juga melalui hadis itu. InsyaAllah kita, cumanya saya bagi tahu tajuk, boleh tanya apa pun, tapi pagi ni saya dah cuba tumpukan pada tajuk-tajuk hukum hakam, berhubung dengan kita pergi kepada hukum hakam, membabitkan sekarang ni masih lagi bab taharah, kemudian akan pergi kepada hukum hakam tu, kemudian kita akan pergi pada solat, seterusnya sifat dalam solat dan seumpamanya. So hadis-hadis tu saya akan ambil. Okey, insya-Allah, sehingga kita berjumpa lagi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.